Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan KSN, ataupun maksudnya adalah ketahui sababun nuzul siri yang ke-6 bersama dengan saya Umar Aziz. Pada siri kali ini kita nak membicarakan salah satu ayat daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-164. Ayat 164 daripada surah yang kedua Al-Baqarah pada muka surat 25. Apakah sababun nuzul pada ayat ini? Sebelum kita ambil nukilan daripada kitab Imam Suyuti Lubabun Nukul, apa kata kita perhatikan terjemahannya dahulu. Ayat ini sedikit panjang, tetapi kita nak perhatikan terjemahannya terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Inna, sesungguhnya, fi, pada, khalqi, ciptaan, as-samawat, langit, wal ard, dan bumi, waqtilafil lail, dan pada pertukaran al-lail, malam dan siang, wal fulk, dan pada kapal, allati, yang, tajri, berlayar, fil bahar, di lautan, bima, dengan membawa apa-apa yang, yanfa', memberi manfaat, annas, kepada manusia, wama, dan apa-apa yang, anzalallahu, Allah telah turunkan, minas sama, daripada langit, ma'an, daripada air, iaitu air hujan, fa, maka, ahya, Allah menghidupkan, bihi, dengan sebab air hujan yang turun daripada langit tadi, al-arda, bumi, ba'da, sesudah, selepas, mautiha, daripada matinya bumi tadi, gersangnya bumi tadi. Firman Allah lagi, wabatha, dan Allah yang menyebarkan, fiha, pada bumi, min kulli, daripada tiap-tiap, dabbah, binatang yang melata, wa tasrifir riyah, dan pada peredaran ar-riyah, angin, was-sahab, dan awan, al-musakhkhar, yang ditundukkan, baina, di antara, as-sama, langit, wal ard, firman Allah, dan bumi. Maka kesemua apa yang Allah sebutkan tadi, daripada ciptaan langit dan bumi, daripada pertukaran siang dan malam, daripada pada waktu itu kapal yang kecil boleh berlayar di lautan ombak yang besar, pada waktu itu bagaimana turunnya hujan daripada langit, pada waktu itu bagaimana bumi yang telah mati boleh menjadi subur dengan sebab hujan tadi, bagaimana pada waktu itu beranak pinaknya binatang-binatang yang melata, berlakunya peredaran pergerakan angin dan juga awan. Semua apa yang ada di langit dan bumi ini, firman Allah pada hujung ayat tersebut, la ayat, sungguh padanya ada tanda-tanda kebesaran Allah, liqaum, untuk golongan, ya'qilun, yang berakal. Apakah sababun nuzul untuk ayat 164 ini? Imam Jalaluddin As-Suyuti membawakan 3 riwayat berkenaan tentang sababun nuzul, sebab kenapa turunnya ayat ini. Yang pertama, riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas menukilkan bahawa sebab turunnya ayat 164 ini adalah
orang-orang Quraisy datang berjumpa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada baginda Nabi, berdoalah, mintalah kepada Tuhanmu wahai Muhammad agar dia mahu menjadikan Bukit Safa yang berhampiran kita menjadi emas. Kerana dengan emas yang jadi daripada Bukit Safa ini, kami boleh mengalahkan musuh kami. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya aku boleh menunaikan permintaan mereka, iaitu menjadikan Bukit Safa berubah menjadi emas keseluruhan bukit. Akan tetapi apabila mereka tetap ingkar walaupun selepas didatangkan perkara tersebut, maksudnya tetap kufur walaupun bukit itu telah diubah menjadi emas, maka firman Allah, aku pasti akan mengazab dan menyiksa mereka dengan siksaan yang tidak pernah aku turunkan kepada sesiapa pun di dunia. Maka bila Nabi mendengar tersebut, baginda Nabi SAW bersabda, ya Allah, biarkanlah di antara aku dan kaumku jangan tunaikan permintaan mereka. Aku akan berusaha mengajak mereka daripada hari ke hari untuk beriman kepadamu, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 164 ini supaya pada waktu itu orang-orang musyrik Mekah bukan sekadar nak menanti bukit menjadi emas baru nak beriman. Sebenarnya keliling mereka penuh dengan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kehebatan Allah. Cumanya itu akan mendapat manfaat seperti mana firman Allah, liqaumi ya'qilun, untuk golongan yang berakal. Lalu apakah sebab yang menjadi orang Quraisy tiba-tiba minta Bukit Safa menjadi emas? Mesti ada penyebab untuk itu. Maka Imam Suyuti membawakan riwayat yang kedua. Riwayat pertama tadi ada dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Riwayat kedua menerangkan apa yang menjadi penyebab tiba-tiba orang Quraisy minta Bukit Safa menjadi emas. Maka Imam Suyuti membawakan riwayat daripada Abdullah bin Abbas juga. Riwayat yang kedua berkenaan tentang sababun nuzul, sebab turunnya ayat 164 ini. Maka Ibn Abdullah bin Abbas menyatakan, orang Quraisy telah datang kepada orang Yahudi. Lalu mereka berkata kepada orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, apakah bukti yang mana Allah telah berikan kepada Nabi Musa yang menunjukkan beliau adalah Nabi? Maka pada waktu itu orang Yahudi menjawab, bukti Nabi Musa adalah tongkatnya boleh berubah menjadi ular dan tangannya boleh berubah menjadi sangat bercahaya. Itulah mukjizat Nabi Musa. Maka pada waktu itu orang Quraisy berjumpa pula dengan orang-orang Nasrani dan mereka berkata, wahai orang Nasrani, apakah bukti yang Allah berikan kepada Nabi Isa yang menunjukkan beliau adalah Rasul? Maka orang Nasrani berkata, antaranya Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang telah mati. Maka bila mereka belajar sesuatu daripada nabi-nabi yang terdahulu, mereka datang kepada Nabi SAW, dan pada waktu itulah mereka minta daripada Nabi SAW, wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu seperti mana nabi-nabi yang terdahulu ada mukjizat mereka, mintalah supaya mukjizat kamu adalah bukit ini boleh berubah menjadi emas. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah. Maka Allah maklumkan seperti mana ayat yang kita baca, sababun nuzul yang kita dengar sebelum ini. Allah kata boleh, namun kalaulah mereka masih tetap tak beriman, mereka akan diseksa, mereka akan diazab. Lalu Nabi kata, tidak ya Allah, biarkanlah mereka, janganlah ditukarkan Bukit Safa menjadi emas. Ini adalah sababun nuzul yang kedua. Ada sababun nuzul yang ketiga. Sababun nuzul yang ketiga adalah sababun nuzul yang kedua tadi ada dalam kitab Imam Tabrani dan juga ada dalam kitab Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, riwayat yang ketiga yang Imam Suyuti bawakan di sini
adalah riwayat daripada Ibnu Abi Duha. Daripada Abi Duha, minta maaf. Kata Abi Duha, ketika mana turunnya ayat sebelumnya, ayat 163. Ini sababun riwayat yang ketiga tentang ayat 164. Lalu kata Abu Duha, ketika mana turunnya ayat yang sebelum ayat ini, ayat 163, di mana firman Allah, wa ilahukum, dan Tuhanmu wahai Muhammad, dan Tuhan kamu wahai manusia, ilahu wahid, adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Dan Dia adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bila turunnya ayat 163, maka pada waktu itu orang musyrik berasa hairan. Lalu mereka bertanya balik kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, benarkah Tuhan itu hanya satu? Benarkah hanya ada satu Tuhan? Maka kalaulah benar, maka datanglah kepada kami bukti-bukti supaya kami boleh teliti. Maka atas permintaan orang-orang musyrik Mekah yang meminta kepada baginda Nabi bukti yang mana Allah itu esa, Allah itu adalah wahdah, maka pada waktu itu Allah datangkan ayat 164. Inilah dia bukti-bukti. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi adanya bukti keesaan Allah. Pertukaran siang dan malam, bukti keesaan Allah. Kapal yang kecil boleh berlayar di lautan yang besar, badai dan ombak yang memukul. Maka pada waktu itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah riwayat yang ketiga yang Imam Suyuti nukilkan dalam kitabnya, yang ada dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dalam Ibnu Abi Hatim. Alhamdulillah, kita selesai satu ayat yang baru, iaitu ayat 164. Moga-moga bermanfaat. Lalu moga-moga sahabat boleh ambil manfaat daripada apa yang telah kita kongsikan, daripada program-program yang lain, jemput join program-program Ramadan kita yang lain. Moga-moga bermanfaat, moga-moga adanya kebaikan, insya-Allah summa insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat yang bersama. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Mohon jasa baik sahabat-sahabat yang baru join untuk join grup Telegram channel Kuliah UMAR Umar Aziz. Hanya perlu search di Telegram, type di ruang search Kuliah Umar Aziz, maka akan jumpa. Dan kemudian mohon juga jasa baik sahabat untuk bantu war-warkan kepada yang lain tentang program-program yang ada di Facebook ini yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang melapangkan masa bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.